Assalamualaikum, salam sejahtera, kembali lagi kepada channel Cikgu Hashim. Baik, hari ini kita akan breakdown ataupun kita akan analisis soalan untuk percubaan SBP tahun 2023 untuk fizik kertas 1. Okay, kita tahu kertas 1 ada 40 soalan, jadi perlu dijawab dalam masa 1 jam 15 minit. Okay, sebelum kita mula, ini adalah formula-formula yang akan diberi semasa exam nanti. Okay, formula ni disusun mengikut topik-topik yang ada dalam buku teks. Okay, tanpa buang masa, kita terus mula dengan soalan yang pertama. Seorang pesakit dermatologi dirawat dengan cahaya ultraviolet yang mempunyai panjang gelombang 375 nanometer. Apakah jenis kuantiti fizik bagi panjang gelombang? Okay, jadi soalan ni nak tanya tentang kuantiti fizik bagi panjang. Kita tahu kuantiti fizik ada 4 kan? Kuantiti asas, terbitan, skala dan juga vektor. Jadi untuk soalan ni kita tengok pilihan jawapan ada 3 je, asas, vektor dan juga terbitan. Jadi kalau untuk panjang ni termasuk dalam 7 daripada kuantiti asas tu. Jadi jawapan dia adalah A lah. Okey, mudah dia soalan pertama daripada topik pengukuran bab 1. Okey, kita lihat soalan 2. Rajah menunjukkan satu susunan radas untuk berkaji hubungan antara pemanjangan suatu gelang getah dan dengan daya. Okay, soalan dia tentang pemanjangan gelang getah dan juga daya. Jadi gambar rajah yang diberi adalah neraca spring, pembaris gelang getah. Penyataan hipotesis manakah yang betul? Jadi soalan ni nak hipotesis. Kita jarang dengar kan, sebab biasanya perkataan hipotesis, inferen ni kita belajar waktu sains dulu. Okay, tapi dalam fizik pun boleh disoal juga hipotesis. Okay, jadi hipotesis ni dia nama lain kepada kesimpulan. Okay, ataupun hubungan. Jadi kita tengok apa jawapan yang relate kepada maksud hipotesis dan juga gambar rajah ni. Okay, pemanjangan suatu gelang getah bergantung pada daya. Okay, kalau kita tengok ayat A ni macam betul. Tapi ini adalah ayat kepada ataupun maksud kepada inference. Okay, inference untuk soalan ni baru betul A lah. Tapi soalan nak hipotesis. Okay, kalau kita tengok B, pemanjangan suatu gelang getah berkadar terus dengan daya. Okay, berkadar terus biasanya kalau ada melibatkan graf. Okay, tapi ni tak ada graf, ni gambar rajah biasa kan. Okay, kalau C, pemanjangan satu gelang getah berkadar songsang dengan daya. So C ni memang confirm salah lah, daripada konsep pun salah kan. Dan D, semakin bertambah daya, semakin bertambah pemanjangan suatu gelang getah. Jadi jawapan dia adalah D. So ini adalah ayat yang menunjukkan inference kepada rajah 1. Iaitu bila kita letakkan gelang getah tu, semakin banyak gelang getah kita letak kat sini, maksudnya pemanjangan spring tu makin bertambah. Okey, yang ni berkaitan dengan hukum Hooke. Okey, hukum Hooke. Okay, jadi jawapan dia. Okay, yang ketiga, seorang penumpang dalam kapal terbang melihat laluan penerbangan pada peta di papakan skrin seperti ditunjukkan dalam rajah 2 semasa penerbangannya ke ibu kota negara Belgium, iaitu Brussels. Apakah kuantiti fizik yang mewakili laluan kapal terbang? Jadi kita nak kira laluan kat sini. Kita nak tengok dalam gambar rajah ni, kita nampak dekat monitor tempat duduk tu, kapal terbang tu bergerak di sinilah, bergerak ke arah Belgium kan. Jadi kuantiti fizik yang diwakili oleh laluan penerbangan. Okay, tengok pilihan jawapan. Laju, halaju, pecutan ataupun sesaran. Okay, jadi kalau kita tengok kat sini, dekat rajah tu hanya menunjukkan peta ataupun laluan kapal terbang tu. Dia tak menunjukkan apa-apa nilai kat situ kan, ataupun kelajuan pun kita tak nampak kat situ. So jadi yang paling tepat adalah sesaran. Sesaran ni maksudnya jarak terpendek dari satu tempat ke tempat permulaan, jarak terpendek daripada satu tempat permulaan ke tempat yang akhir. Jadi ataupun jarak terpendek dari titik awal ke titik akhir. Okay, jadi itulah dia punya pergerakan kapal terbang ni. Okay, jadi jawapan dia sesaran. Okay, nombor 4. Graf mana menunjukkan gerakan dengan halaju mala. Okay, halaju mala kat sini. Jadi kita kena pegang maksud halaju mala. Halaju mala ni maksudnya kelajuan kenderaan tu maintain sama je. Tak ada bertambah, tak ada berkurang. Jadi pilihan jawapan kita kalau kita tengok semua paksi Y dia adalah paksi halaju. Unit pun meter per saat kan. Jadi bila dia kata halaju mala, paksi Y pun adalah halaju. Jadi maksudnya yang inilah B. B ni maksudnya halaju dia
seragam je, malar je. Okey, kalau A ni hal laju dia berkurang kan. C ni pula hal laju dia bertambah. Okay, kalau kita nampak C ni hal laju dia bertambah naik. So D ni pun hal laju ni bertambah juga. Cuma dia masa permulaan tu hal laju dia dah ada nilai kat sini lah. Okay, jadi jawapan dia adalah B. Mudah dia sebab dia direct kan. Dia bagi soalan tanya hal laju malar. Graf yang dia bagi pun adalah graf hal laju. So jadi jawapan dia adalah B lah. Hal laju seragam ataupun hal laju malar. Nombor 5. Raja mendudukan selai bola pelepah dan sebiji bola logam yang sedang jatuh bebas di dalam vacuum. Jatuh bebas, free fall motion. Kenyataan manakah yang paling tepat menjelaskan gerakan bola pelepah dan bola logam? Okey, jadi kita nak mencari penyataan yang betul tentang jatuh bebas kat sini. Okey, yang pertama hal laju seragam. Okey, so adalah salah sebab hal laju seragam ni maksudnya pecutan dia sifar. Sebab kita tahu bila jatuh bebas, kedua-dua objek ni jatuh dengan pecutan 9.81 ms negatif 2. Kedua-dua objek ni hal laju dia sama, jatuh ke bawah, okay, dan pecutan kedua-dua objek ni pun sama, 9.8. Jadi sebab itulah kalau hal laju seragam ni salah. Kalau hal laju seragam bermaksud pecutan kedua-dua objek ni adalah sifar. Okay. Jadi bila jatuh bebas, objek jatuh dengan pecutan graviti. Jadi jawapan dia adalah B lah. Okey, pecutan seragam iaitu 9.81 je. Bila dia jatuh tu pecutan dia 9.81 ms negatif 2. Okey, bermaksud hal lajunya akan bertambah 9.81 meter per saat dalam masa 1 saat. Setiap saat objek tu jatuh, hal laju dia akan meningkat 9.81. Itu maksudnya pecutan 9.81 ms negatif 2. Okey, kita masuk soalan 6, pengiraan. Okay, Rajah 4.1 menunjukkan troli A dan B sebelum spring dilepaskan. 4.2 menunjukkan keadaan kedua-dua troli apabila spring dilepaskan. Jadi 4.1 kita nampak kat sini kedua-dua objek dia bercantum kan. Kemudian bila kita tekan spring tu, kedua-dua objek bergerak pada arah bertentangan. Okey. Soalan, hitung hal laju troli B selepas dilepaskan. Kita nak tahu berapa kelajuan troli B ni. Okay, pertama kita kena faham konsep ni berdasarkan prinsip keabadian momentum, iaitu jumlah momentum sebelum sama dengan jumlah momentum selepas. Dan ini lebih kepada konsep letupan. Sebab kita dalam belajar untuk prinsip keabadian momentum, kita belajar pelanggaran dan juga letupan. Pelanggaran pula ada kenyal dengan tak kenyal kan. So ini adalah letupan lah. Sebabnya dua objek dalam keadaan pegun, kemudian dia terpisah ataupun bergerak pada arah bertentangan. So itu letupan lah, konsep letupan. Okay, jadi bila formula yang kita akan pakai untuk letupan ni adalah kosong sama dengan M1V1 tambah M2 V2. Okay, ini formula kita pakai untuk letupan. Dekat depan dia tak bagi formula ni. Okay, jadi kita tahu untuk letupan jumlah momentum dia sebelum dengan selepas adalah sifar. Sebab kedua-dua objek troli A dengan B ni sebelum spring tu ditekan, kedua-duanya tak bergerak kan. Jadi bila tak bergerak maksudnya momentum dia sifar lah. Okay, walaupun masing-masing ada jisim. Okay, jadi bila objek pegun, momentum pun akan jadi sifar juga. Okay, jadi kita ganti saja. Kosong sama dengan, okay, M1 ni jisim A. Kalau kita lihat jisim A ada beban dekat atas dia. Okay, jadi 2 kg, 2 kg. Jadi troli A ni jadi 4 lah. Alright, kemudian dia punya hal laju dia selepas dia dilepaskan, maksudnya selepas kita tekan spring tu dia berpisah, hal laju dia jadi 0.5 dan arahnya ke kiri. So kita letak negatif 0.5 tambah M2 ni adalah jisim troli B 2 kg dan kita nak cari V2 lah kat sini. Okay, so bila dah sampai kat sini maksudnya kita just selesaikan untuk V2 sahaja. Jadi maksudnya menjadikan V2 sebagai perkara rumus. Jadi kalau kita pindahkan dekat sini kita akan dapat, okay, ataupun kita selesaikan dulu, kita dapat negatif 0.4 darab 0.5 maksudnya 2 lah tambah 2V2. Okay, jadi kita negatif 2 ni bawa ke sini. So kita dapat 2 sama dengan 2V2. So jadi V2 sama dengan 2 bahagi 2. So sama dengan 1.
Okay, unit dia adalah ms negatif 1 sebab dia hal laju juga. Okay, so jadi jawapan dia adalah B, 1. Okay, boleh soalan pengiraan. Ini soalan pengiraan pertama dah dalam set ni, set SPP ni. Okay, boleh Cuma yang penting ni dia punya arah ni. So maksudnya selepas kita tekan spring tu, troli A bergerak ke kiri. That's why ada negatif kat sini. Okay, so troli B ni ke kanan, so tak ada masalah lah, dia akan jadi positif kat situ. Okay, kita lihat soalan 7. Seorang lelaki sedang bergerak menggunakan personal transporter dengan suatu pecutan. Pernyataan manakah benar? Okay, jadi sekarang ni objek ni bergerak secara ada pecutan. Soalan dia yang manakah benar? Kita tengok yang A dulu. Daya bersih yang bertindak kata personal transporter adalah sifar. Daya bersih adalah sifar. Jadi bila daya bersih, kita kena ingat hukum Newton kedua, iaitu F sama dengan MA. Okay, once dia dah kata personal transporter ni bergerak dengan pecutan, bermaksud A ni ada nilai lah. Dia tak boleh jadi sifar. Okay, sebab dia kata ada pecutan. Jisim pula kita tahu, jisim ni adalah kuantiti yang akan sentiasa ada nilai. Mana ada objek yang tak ada jisim, betul tak? Jadi benda kecil macam proton, elektron, neutron pun akan ada jisim. So jadi maksudnya jisim tak boleh sifar, tetapi pecutan boleh sifar. So jadi kat sini A ni memang ada nilai lah sebab dia dah kata ada pecutan. Jadi maksudnya daya kat sini, F ni kita panggil daya paduan ataupun daya bersih. Daya paduan ataupun daya bersih ni ada nilai lah, tak boleh sifar juga. Sebab A ada nilai, M pun ada nilai. So F ni ada nilai. Jadi maksudnya A ni adalah salah. Sebab dia kata daya bersih adalah sifar kan. Sepatutnya daya bersih ada nilai lah. Daya bersih hanya akan jadi sifar kalau pecutan ni adalah sifar. Pecutan objek ni sifar ataupun hal laju dia seragam. Sebab kita tahu bila hal laju seragam bermaksud pecutan sifar. So B, daya tujah lebih besar daripada daya geseran. Okay, so maksudnya daya tujah lagi besar daripada daya geseran. Katalah kita letak daya tujah ni 20 Newton, geseran ni 5 Newton. Jadi maksudnya daya bersih dia adalah 20 tolak 5. So dapat 15 Newton. Jadi maksudnya 15 Newton dia lah daya bersih. Contoh kat sini kan. So jawapan dia adalah B lah. Okay, kalau C daya tujah lebih kecil. Kalau daya tujah lebih kecil maksudnya benda ni tak akan bergerak. Contoh daya geseran 5, daya tujah ni 2 contohnya. So memang dia tak bergerak lah sebab daya geseran lagi besar kan. Dia bukannya ke belakang sebab daya geseran ni dia akan menentang objek bergerak. Daya tujah sama dengan daya geseran. Kalau daya tujah sama dengan geseran bermaksud objek ni bergerak dengan hal laju seragam ataupun pecutan sifar. Soalan yang ke-8. Apakah maksud kekuatan medan graviti? Untuk jawab soalan ni, kita kena tengok dulu unit kepada kekuatan medan graviti ni. Okay, jadi kita guna hukum Newton kedua, F sama dengan MA. Jadi A sama dengan F per M. Jadi F kita tahu unit dia dalam Newton, M dalam kilogram. So jadi unit kepada pecutan graviti ataupun A ni adalah N kg negatif 1 ataupun yang selama ni kita biasa gunakan adalah ms negatif 2. Jadi dua-dua unit ni sama Newton per kilogram dan juga ms negatif 2 ni adalah dua-dua ni unit kepada pecutan graviti dan juga kekuatan medan graviti. Jadi cikgu pilih yang atas ni untuk mudah untuk kita dapat jawapan ataupun mudah kita tentukan mana jawapan yang paling tepat. Kalau kita lihat A, berat bagi sesuatu jasad. Nampak macam betul kan? Tapi soalan kata kekuatan medan graviti. Bukannya soalan tanya apakah daya graviti. Kalau daya graviti baru betul berat suatu jasad. Jadi A kurang tepat. Kebolehan medan graviti menarik objek. Ini pun terlalu umum. Daya graviti yang bertindak ke atas suatu objek. Daya graviti. Soalan tanya kekuatan medan graviti kan. Jadi jawapan dia adalah D lah. Daya yang bertindak per unit jisim disebabkan tarikan graviti. Bukti dia adalah kita tengok dekat unit dia. Newton per kilogram. Newton tu adalah daya, per kilogram tu adalah per unit jisim. Jadi jawapan yang paling tepat adalah D. Seterusnya soalan 9. Ahmad, Rahmat dan Lim mempunyai jisim yang sama. F1, F2, F3 merupakan daya graviti di antara mereka.
Okey, tiga-tiga kawan ni adalah jisim yang sama, mempunyai jisim yang sama. Soalan, pernyataan manakah betul? Sekarang soalan ni sebenarnya berkenaan dengan daya graviti antara mereka. Okey, sebab F ni adalah daya kan. Jadi formula yang kita guna untuk soalan ni adalah formula daripada hukum kegravitian semesta Newton, iaitu F sama dengan G M1 M2 bahagi dengan R kuasa 2 kat sini. Baik, untuk soalan ni jisim ketiga-tiga kawan ni adalah sama. So jadi maksudnya faktor M1 M2 ni adalah dimalarkan untuk soalan ni. So maksudnya M1 M2 ni tak berubah lah. M1 M2 tu maksudnya jisim Ahmad dengan Rama sama, jisim Ahmad dengan Lim sama, jisim Lim dengan Rama pun sama. Jadi faktor M1 M2 ni adalah faktor yang sama dekat dalam soalan ni. So dia tak ada efek lah. Jadi dia bergantung kepada R kuasa 2 ni je. R kuasa 2 ni maksudnya jarak antara Ahmad, Lim dan juga Rama ni. Okay, sekarang kita tahu kedudukan mereka ni dalam keadaan segitiga ni. Jadi kita nampak dekat sini jarak Ahmad dengan Rama adalah 5 meter. Okay, ni semua tahu kan, guna teorem Pythagoras 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Dapatkan jawapan tu, punca kuasa 2 dapat 5 lah. Okay, jadi kita nampak kat sini untuk daya graviti antara ni, kita kena tengok daya graviti ni secara berpasangan. Okay, that's why kita ada kat sini F1, F2 dan F3. So maksudnya daya graviti tu mesti kita tengok secara berpasangan. Contohnya Lim dengan Rama, Lim dengan Ahmad kan. Kita tak boleh nak compare tiga-tiga terus. Maksudnya daya graviti tiga-tiga orang ni berapa? Tak boleh. Dia mesti secara berpasangan. That's why jisim pun ada dua je, M1, M2. Jadi untuk dapatkan kat sini kita tahu daya graviti akan bertambah bila kuasa 2 jarak ni berkurang. Sebab F dengan R hubungan dia berkadar songsang. F dengan M tadi baru berkadar terus. Jadi kita tahu daya graviti yang paling besar bila jarak diorang dekat. Jadi siapa yang paling dekat kat sini? Lim dengan Rama lah paling dekat. Okay? Sebab jarak diorang 3 meter je. So, jadi F1 ni yang paling besar. F1 ni paling besar. Yang paling kecil adalah daya graviti antara Ahmad dan Rama. Sebab jarak Ahmad dengan Rama yang paling jauh. Ni nombor 3. Okey, so kita pilihlah jawapan. Kalau A, F1 sama dengan F2 sama F3, salah. Sebab daya graviti diorang tak sama, walaupun jisim diorang sama. Sebab jarak diorang tak sama. Faham Sebab daya graviti ni kita kena tengok jisim dan jarak. Tak boleh tengok jisim je, kena tengok dua-dua Tapi untuk soalan ni jisim dimalarkan lah Alright. So kita tengok F1 lebih daripada F2 lebih daripada F3. Okey, betul lah. So jawapan dia adalah B. Okey, macam tu je soalannya. Kegravitian nombor 9. 10. Sebuah satelit berjisim 500 kg mengorbit bumi pada jarak 380 km dari permukaan bumi. Dengan menggunakan rumus yang diberi, T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 bahagi GM. Hitung tempoh orbit bagi satelit itu. Okay, ini soalan pengiraan yang agak panjang sebab kamu tengok formula dia pun ada banyak kuantiti kat situ. Okay, tapi jangan risau, untuk soalan macam ni yang paling penting adalah kita kena faham maksud kepada jarak tu. Okay, R dekat sini, R dekat formula ni maksudnya jarak daripada pusat bumi ke satelit. Itu adalah R. Okay, R kecil. Yang mana R kecil ni adalah jari bumi tambah dengan jarak daripada permukaan bumi ke satelit. Jadi biasanya kalau ni kita kira R dulu. Untuk selesaikan soalan ni kita kira R kecil dulu sebab kita tak nak banyak sangat kita punya nombor dekat formula ni. So kita kira R kecil dululah. Jadi kita kira R kecil sama dengan jari bumi kita dah bagi kat sini 6.37 darab 10 kuasa 6 tambah dengan jarak daripada permukaan bumi ke satelit iaitu 380 km. Jadi tambah 380 darab 10 kuasa 3 So dekat sini kena tukar kilometer ni kena tukar kepada meter. Okey, jadi kita kira dulu kat situ. 6.37 10 kuasa 6 tambah 380 10 kuasa 3 Jadi kita dapat 6.75. 6.75 darab 10 kuasa 6 Okey, jadi kita dah dapat dah dia punya jarak daripada pusat bumi ke satelit ataupun kita panggil jejari orbit satelit itulah 6.37 10 kuasa 6. Okey, sekarang kita gantikan sahaja. Okey,
Okey, gantikan sahaja menggunakan formula yang dah dibagi. Jadi kita dapat T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3. Okey, R kuasa 3 yang kita dah kira dah tadi. 6.75 darab 10 kuasa 6 bahagi dengan GM. Okey, G ni pemalar kegravitian, M tu adalah jisim bumi. Pemalar kegravitian dekat, muka surat depan dia bagi 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 darab dengan jisim bumi 5.97 darab 10 kuasa 24. Okey, jadi kita kira je. Jawapan yang kita dapat tu adalah T kuasa 2 Okey, jadi jawapan yang kita dapat ni 3.05 ni, ini adalah T kuasa 2. Kalau kita tengok pilihan jawapan yang dibagi pun ada kan, A. Kita mungkin ingat jawapannya A. Tapi soalan nak tempoh orbit. Tempoh orbit ni maksudnya T ni kena kuasa 1. Jadi kita kena punca kuasa 2 kan jawapan Jadi punca kuasa 2 answer dapat 5521. 5521 Jadi jawapan dia C lah. 5.522 darab 10 kuasa 3 ataupun 5521.8. Jadi tukar pada bentuk piawai lah kat situ. Okey, jadi hati-hati dekat sini adalah nilai T kuasa 2 ni sebab kalau kita lupa nak punca kuasa 2, jawapan A tu salah lah. Right, soalan 11. Mengapa sebuah satelit komunikasi perlu berada dalam orbit geopegon? Kita tahu orbit untuk satelit komunikasi ni memang tempatnya adalah orbit geopegon. Kita tengok jawapan dia. Yang mana paling tepat? Tempoh orbit 24 jam, meliputi kawasan yang luas, arah gerakan sama dengan putaran bumi, berada di kawasan yang berbeza sepanjang tahun. Jadi yang pasti salah adalah D. Sebab dia kata kawasan berbeza sepanjang tahun. Itu adalah ciri satelit bukan geopegon. Jadi antara A, B dengan C, mana yang paling tepat? Okey, jadi jawapan dia adalah A. Orbit bumi 24 jam. Sebab kalau kita tengok C, arah gerakan sama dengan putaran bumi. Ini adalah umum C ni. Sebab geopegon pun ada arah gerakan sama dengan bumi, bukan geopegon pun ada yang bergerak sama dengan putaran bumi. Jadi C ni adalah dua-dua satelit pun ada lah. Jadi C tu kurang tepat. Kalau B pula meliputi kawasan yang luas. Yang ni macam terlalu umum juga, dia tak berapa spesifik. Jadi jawapan yang paling tepat adalah A. Okay, bila kata tempoh orbit 24 jam bermaksud tempoh peredaran satelit geopegon ni pun adalah 24 jam juga. Okay, dia sama dengan putaran bumi pada part sini 24 jam. Okay, 12. Okay, 12 ni tajuk haba. Semangkuk sup panas dibiarkan pada suhu bilik, keseimbangan terma dicapai apabila. Okay, kita ingat keseimbangan terma. Keseimbangan terma ni adalah suhu kedua-dua objek adalah sama. Maksudnya suhu sup panas dengan suhu udara dekat bilik tu sama. Okay, baru mencapai keseimbangan terma. Suhu sup berkurang. Okay, belum mencapai keseimbangan terma. Suhu udara persekitaran meningkat. Salah. Tiada pengaliran haba antara udara persekitaran dan sup. Okay, kita mungkin ingat ni betul sebab dia kata tiada pengaliran haba kan. Kita tengok D pula. Tiada pengaliran haba bersih antara udara persekitaran dan sup. Jadi yang paling tepat adalah D. C ni dia salah sebab dia kata tiada pengaliran haba sahaja. Sepatutnya tiada pengaliran haba bersih. Okey, tu kena hati-hatilah. Right. So kita lihat soalan 13. Sebiji belon yang masing-masing berisi udara dan air dibawa ke arah lilin yang menyala. Belon yang berisi udara meletup manakala lilin yang berisi air tidak meletup apabila ia menyentuh nyalaan lilin. Okay, ringkasan ni macam ni. Okay, ada belon yang berisi udara sahaja letak dekat lilin, meletup lah, terbakar kan, sebab haba daripada lilin tu dia akan mengoyakkan belon tu. Yang belon berisi air ni pula dia tak meletup. Okay, maksudnya belon tu tak rosak. Okay, yang manakah betul? Air konduktor haba yang baik, belon konduktor haba yang baik, air mempunyai muatan haba tertentu yang tinggi, belon mempunyai muatan haba tertentu yang tinggi. Jadi kita buang dulu yang mana salah. Yang mana salah adalah D. Yang paling salah adalah D. Okey, air konduktor haba yang baik. Okey, ini pun macam betul. Kita tengok B. Belon adalah konduktor haba yang baik. Okey, ini pun salah juga. So antara A dengan C, yang paling tepat mana? So jawapan dia adalah C lah. Air mempunyai muatan haba tertentu yang tinggi.
Maksudnya haba daripada lilin tu diserap oleh air dulu. Dia digunakan untuk menaikkan suhu air. Mungkin kalau kita biar lama memang akan letup jugalah. Cuma nak katanya haba daripada lilin tu diserap oleh air. Jadi dia tak sempatlah nak mengoyakkan ataupun meletupkan belon tu. Okay, sebab haba daripada lilin diserap oleh air dulu. Okay, sebab air muatan haba tentu dia tinggi. Seterusnya 14. Raja menurunkan zarah-zarah udara dalam sebuah bekas tertutup sebelum dan selepas dipanaskan selama 5 minit. Jadi kat sini maksudnya udara tu dipanaskan. Dia berkaitan dengan soalan hukum gas. Okay? Yang ada 3 hukum tu. Yang manakah betul selepas bekas tersebut dipanaskan? Kita nak cari pernyataan yang betul. Jadi kat sini kita nampak sebelum dipanaskan, zarah udara ni halaju dia rendah. Bermaksudnya dia bergerak perlahan. Selepas dipanaskan, halaju dia tinggi. Disebabkan suhu bertambah lah. Sebab kita panaskan gas. Dan kita nampak pula dekat sini, bekas tu saiz dia sama. Maksudnya dia punya isi padu dia, isi padu sebelum dengan selepas dia sama. V1, V2 dia adalah tetap. Jadi kat sini yang berubah apa? Kalau kita tengok bila hukum gas kan kita digalakkan buat triangle ni kan. Okay, PVT. So untuk soalan ni yang berubah adalah pressure and temperature saja, disebabkan volume ni adalah tetap constant. Dua benda je berubah. So jadi kita pilih jawapan. Tenaga kinetik udara. Tenaga kinetik udara ni merujuk kepada suhu lah. Jadi suhu akan bertambah. Tekanan udara pun akan bertambah. So jawapan dia A. Okay, so dia bertempati dengan hukum Gay-Lussac. 15. Manakah antara berikut merupakan sejenis gelombang mekanik? Okay, ini istilah gelombang mekanik. Gelombang mekanik ni adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Jadi dia tak boleh merambat dalam vacuum. Okay, jadi gelombang mekanik ni perlukan medium. Gelombang air, radio, mikro dan cahaya. Jadi jawapan dia air. Sebab gelombang air ni dia perlukan medium untuk dia bergerak. Kalau radio, mikro dengan cahaya ni, tiga-tiga ni kita panggil elektromagnet. Okay, jadi kalau gelombang elektromagnet dia tak perlukan medium untuk merambat. Ada medium boleh merambat, tak ada medium pun boleh. Dia independen lah. Gelombang elektromagnet. 16. Ciri manakah tidak berubah selepas gelombang air dipantulkan? Jadi kat sini fenomena pantulan. Jadi bila pantulan yang tidak berubah adalah panjang gelombang. Tapi soalan ni sebenarnya kita boleh buat argue juga sebab halaju pun sebenarnya tak berubah dalam pantulan. Dalam pantulan 3 benda tak berubah. V, F, lambda. Laju, frekuensi dan juga panjang. Dia akan kekal. Sebelum dengan selepas pantulan tak berubah. Okay, yang berubah hanyalah arah pantulan gelombang saja. Contoh macam ni kan. So ni ada cermin. Contoh kita ambil cahaya lah. Jadi cahaya datang dekat sini, terkena, terpantul ke bawah. Sebab tu nama dia, arah dia berubah. Okay, arah dia daripada kiri ke kanan, kanan terpantul ke bawah. Okay, jadi 16D lah. Tapi kalau cikgu A ni pun betul juga sebenarnya. Halaju tidak berubah apabila pantulan berlaku. Sebelum dengan selepas sama. Okay, tapi tak apalah. Yang penting kita tahu konsep tu. Okay, 17. Seorang murid boleh mendengar muzik yang datang dari luar. Okay, dia duduk dekat tepi pintu, dia dapat dengar muzik pada luar. Maksudnya gelombang bunyi tu lalu dekat pintu yang terbuka tu. Jadi fenomena ni berkaitan dengan pembelauan. Senangnya. Okay, sebab gelombang tu melalui suatu celah. Maksudnya bila dia buka pintu tu, gelombang boleh masuk dekat bukaan pintu tu. So jadi pembelauan lah konsep dia. 18. Satu susunan radar eksperimen dui celah yang panjang gelombang cahaya monokromatik 5.5 darab 10⁻7 meter, jarak antara dua celah 5 darab 10⁻4 meter dan jarak antara dua celah dengan skrin ialah 4 meter. Hitung jarak antara dua pinggir cerah. Okey. So soalan ni memang confirm pengiraan. Pertama, bila dia kata dui celah yang, dia akan jadi automatic interference cahaya. Soalan interference cahaya. Kita tengok dulu apa kemahan soalan. Soalan nak jarak antara dua pinggir cerah. Jarak dua pinggir cerah ni maksudnya yang ni lah. Jarak daripada sini sampai sini. Iaitu label dia adalah X. Sama juga. Yang ni sampai sini pun X juga. Dia dua pinggir cerah berturutan ataupun dua pinggir gelap berturutan. Dia punya nilai dia mesti sama.
Jadi formula yang kita pakai dekat sini adalah lambda sama dengan A darab dengan X bahagi D. Formula ni diberi dekat depan, jangan risau. Jadi kita jadikan X sebagai perkara rumus sebab soalan nak jarak antara dua pinggir cerah. Dua pinggir cerah ni adalah X lah. Right, so jadi AX sama dengan lambda D. Jadi X sama dengan lambda D bahagi dengan A kat situ. So kita buat dia penggantian. Sebelum tu kita kena make sure dulu. Maklumat yang dia bagi ni kita kena tahu. Dia kata panjang gelombang 5.5 10 7. So ini confirm lah lambda. Kemudian jarak antara dua celah 5 dalam 10 4. So ini adalah A. Kemudian jarak dua celah dengan skrin adalah 4 meter. So ini adalah D. So ini pun jangan tertukar lah kuantiti ni. Lepas tu kita lihat unit pula. Unit panjang gelombang dalam meter, A dalam meter, D pun dalam meter. So jadi jawapan akhir pun dalam meter kan. So tak ada masalah, tukar unit lah kat sini. So kita buat penggantian sahaja. Okay. Jadi X sama dengan lambda darab dengan D. 5.5 darab 10 negatif 7 darab dengan D 5/4 kan. Okay, bahagi dengan A. A 5 darab 10 negatif 4. So kira sahaja. Okay, macam biasa guna kalkulator lah. Jadi kita dapat 4.4 darab 10 kuasa negatif 3 meter. So dapatlah B 19. Rajah menunjukkan suatu spektrum elektromagnet. Apakah komponen-komponen spektrum elektromagnet pada X dan Y? Baik. Kat sini kamu kena ingat susunan spektrum elektromagnet. Okay, iaitu kalau kita tengok dia bagi kat sini radio, nampak dan juga sinar gamma kan. Okay. Jadi kat sini ini adalah radio, yang ni mikro, inframerah, yang ni cahaya nampak, yang ni adalah UV, sinar X dan sinar gamma. Dia ada akronim dia, kamu boleh tengok dekat video cikgu yang dah 2-3 tahun lepas Radio Mach ini very unique berkali ganda. Okay, radio Mach ini very. So yang dia bagi ni cahaya nampak kan, V ni adalah visible light. Okay, visible light. Jadi antara cahaya nampak tu adalah I dengan U. Jadi radio mikro inframerah. Jadi X adalah inframerah. Manakala Y adalah UV, ultraviolet ataupun ultra ungu. So jawapan dia B. So pentinglah hafal terus dapat jawapan untuk nombor 19 ni, spektrum elektromagnet. Soalan 20. Tajuk cahaya cahaya dan optik form 4. Seekor ikan melihat imej serangga berada di atas kedudukan sebenar. Dari manakah benda menerangkan situasi tersebut? Yang ni adalah soalan tentang pembiasan. Sebab ikan tu berada dalam air, jadi dia nampak serangga tu duduk dekat atas sikit. Sebenarnya serangga tu duduk dekat daun ni. Okay, benda ni berlaku disebabkan oleh pembiasan cahaya. Jadi kita kena cari mana yang pernyataan yang betul tentang pembiasan cahaya. Kalau A, ketempatan udara lebih daripada ketumpatan air. Okey, jadi kat sini kita kena tulis dulu, okey, supaya kita tak tertukar kan. Okey, jadi ikan ni berada dalam air, dekat luar tu adalah udara. So jadi kalau air dengan udara, air ni adalah tumpat. Udara kurang tumpat. Bermaksud tumpat kurang tumpat ni adalah ketumpatan optik bukannya tumpat benda yang tenggelam timbul tu. So ini adalah ketumpatan optik. Maksudnya ketumpatan optik air lebih daripada ketumpatan optik udara. Jadi A salah lah. Sebab dia kata udara lebih air kan, ketumpatan tu. Indeks biasan udara kurang daripada indeks biasan air. Okey, jadi dekat sini indeks biasan udara kurang daripada air. Jadi indeks biasan ni pun dia setara ataupun dia berkadar terus dengan ketumpatan. Maksudnya kalau ketumpatan optik rendah, maksudnya indeks biasan ni pun rendah. Ketumpatan optik tinggi, indeks biasan ni pun tinggi. So jawapan dia B lah kat sini. Kalau C, laju cahaya dalam air lebih daripada laju cahaya dalam udara. Okey, cahaya ni dia akan laju dekat tempat yang kurang tumpat. Jadi maksudnya cahaya laju dekat udara. Soalan jawapan C, laju cahaya dalam air lebih kan. So salah. Frekuensi cahaya lebih daripada frekuensi cahaya dalam air. Okay, ini pun salah. Frekuensi sama frekuensi tak berubah kat sini. 21. Alat mana mengaplikasikan konsep pantulan dalam penuh? Okay, total internal reflection.
mikroskop, kaca pembesar, binokular berprisma dalam teleskop astronomi. Okay, kita tengok dulu. Pantulan dalam penuh ni dia mesti melibatkan cahaya tu terpantul balik. Kalau dalam mikroskop dengan kaca pembesar, dia adalah pembiasan saja. Sebab mikroskop, kaca pembesar dengan teleskop ni, tiga-tiga ni kita pakai kaca cembung kan. So jadi A, B dengan D ni adalah pembiasan sahaja. Jadi jawapan dia C. Okay, kenapa binokular berprisma? Sebab perkataan prisma ni, dekat prisma itulah berlakunya pantulan dalam penuh. Dia sama macam periskop. Okay, periskop berprisma pun menggunakan pantulan dalam penuh juga. 22. Alat yang manakah menghasilkan satu imej nyata, diperkecil dan songsang? Okay, dia bagi sifat imej dia dekat sini. Jadi pilihan yang kita ada periskop LCD, kaca pembesar dan kamera telefon pintar. Okay, kita tengok dulu mana yang kita boleh potong dulu. Okay, yang pertama yang boleh potong adalah kaca pembesar. Sebab kaca pembesar kita dapat imej yang diperbesar. Sedangkan yang ni diperkecil kan. So jadi kaca pembesar salah. LCD projector pun sama. LCD projector diperbesar. Jadi periskop dengan kamera ni kan. Okay, periskop kita tahu dia menggunakan konsep pantulan dalam penuh. Okay, so jadi jawapan dia adalah D. Kamera telefon pintar. Sebabnya dia macam ni. Telefon pintar ni kita pakai kaca cembung So jadi image, contohlah ni satu objek. So dia akan dekat sini. So contohlah ni adalah objek kita. So ni adalah image dia. So ni kita punya sensor lah kat kawasan sini. Right, sensor kamera tu. So jadi kita dapat imej yang nyata. Okay, imej yang terbentuk dekat sensor tu nyata, diperkecil dan songsang terbalik. Okay, ini adalah kamera telefon pintar. Right, 23. Suatu objek 8 cm diletakkan 8 cm di hadapan sebuah kaca cembung dengan panjang fokus 10 cm. Berapakah jarak imej dan apakah ciri-ciri imej yang terbentuk? Okay, jadi dekat sini kita kena tengok pengiraan dia sebab dia dah bagi suatu objek dia letakkan 8 cm di hadapan kaca cembung. So ini adalah U, panjang fokus ni adalah F dan kita nak cari jarak imej ni adalah V. Jadi kita pakai formula kanta nipis iaitu 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Okay, formula dia pun diberi, jangan risau. Jadi kita gantikan saja 1 per 10 sama dengan 1 per 8 tambah 1 per V. Alright, so jadikan V sebagai perkara rumus. 1 per V sama dengan 1 per 10 tolak 1 per 8. Right, jadi kita dapat kat sini V adalah negatif 40. Negatif kat sini menunjukkan adalah imej ni dalam bentuk maya. Okay, kita tengok kenapa jadi maya. Sebabnya objek ni U kurang daripada F. Sebab objek diletakkan dekat dengan kaca cembung. Panjang fokus kaca cembung tu 10. Objek diletakkan 8 cm. Jadi maksudnya U kurang daripada F. Dia sama dengan keadaan macam kaca pembesar. Ini sifat kaca pembesar lah bila objek diletakkan kurang daripada panjang fokus ataupun jarak fokus. Okay, so jadi jarak imej 40, A dengan B. Okay. Untuk kita tentukan imej untuk kaca pembesar. Songsang nyata diperkecil, tegak maya diperbesarkan dan nama kaca pembesar. So mestilah B lah jawapan dia. So kena relatekan dengan diagram lah. Diagram untuk kaca pembesar. 24. Sebuah cermin cekung mempunyai titik fokus F dan pusat kelengkungan C. Kedudukan objek yang manakah akan menghasilkan satu imej yang nyata, songsang dan diperbesarkan bagi cermin itu. So dekat sini dia dah bagi gambar rajah. Jadi nak senang kita buat lukisan lah. Okay, kita buat simple drawing. Cuba buat. So menjadi cahaya daripada objek. So dia akan terpantul menumpu ke titik fokus. So dia pergi sini. Right, so yang ni cahaya dia. Di sini. Right, ke sini. Okay, yang kedua daripada objek juga, lalu titik fokus, kemudian dia akan terpantul selari dengan paksi utama. Okay, dia macam ni. Okay, so ini tadi kita panjangkan. Okay, so ni paksi utama.
Right, so jadi image dia adalah di sini. Okay, tu image dia. Jadi apa sifat image ni? Kalau kita tengok, alright. Untuk cermin tips dia, kalau objek dan image, ni image. Kalau objek dan image di hadapan cermin, so dia adalah nyata. Kemudian kita tengok orientasi objek dan image. Objek ke atas, image ke bawah. So jadi songsang. Yang ketiga adalah size image dengan objek kita bandingkan. So diperbesar. So jadi terus dapat jawapan lah. A. So kena tahu cara melukis gambar rajah sinar. So itu je, sampai soalan 24 dia adalah topik untuk Form 4. Jadi 25 sampai 40 adalah soalan-soalan untuk topik Form 5. Okay. So tunggu video seterusnya lah untuk soalan Form 5.